Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, cikgu akan bincangkan praktis sumatif 5 boleh rujuk buku teks sains tingkatan 1 KSSM, muka surat 159 hingga 161. Kita lihat soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan 3 contoh jirim. Okey, pelajar boleh lihat di sini ada air kopi, batu, udara di dalam belon. Soalan A, kenal pasti 3 keadaan jirim dalam rajah 1. Okey, jadi pelajar lihat di sini, air kopi ialah cecair, batu ialah pepejal, manakala udara di dalam belon pula ialah gas. Soalan B, antara ketiga-tiga jirim tersebut, yang manakah mempunyai isi padu yang tetap? Okey, jawapannya ialah air kopi dan juga batu. Okey, kalau pelajar rujuk buku teks muka surat 147, okey, pelajar boleh lihat dalam keadaan pepejal, okey, isi padunya tetap, begitu juga dalam keadaan cecair. Okey, tetapi bagi gas mengikut isi padu bekas. Soalan C, apakah perbezaan antara pergerakan zarah-zarah dalam batu dan udara di dalam belon? Okay, jawapannya ialah zarah-zarah batu hanya bergetar dan berpusing pada kedudukannya sahaja. Manakala zarah-zarah udara bergerak secara rawak, berlanggar antara satu sama lain dengan tenaga kinetik yang tinggi. Soalan yang kedua, Umar membina sebuah dulang kayu yang mempunyai 3 ruang untuk mengasingkan sebilangan guli kepada 3 bahagian, iaitu P, Q dan R seperti dalam rajah 2. Okey, pelajar boleh lihat ini ialah rajah 2. Okey, soalan A, dengan menggunakan teori kinetik jirim, huraikan pergerakan guli di dalam ruang P, Q dan R apabila Umar menggoncang dulang itu. Terangkan jawapan anda. Okey, jawapannya ialah bagi P, okey, dipadatkan dan rapat-rapat. So, untuk P hanya berpusing dan bergetar pada kedudukannya kerana ruang kosong di antara guli sangat kecil. Okey, bagi Q pula, okey, di sini kamu boleh lihat ada jarak sikit kan? Jadi, guli ini bergerak, menggelongsor dan berlanggar antara satu sama lain kerana mempunyai lebih ruang kosong berbanding P. Okey, bagi R pula, guli bergerak secara rawak, berlanggar antara satu sama lain dengan kelajuan yang tinggi kerana terdapat banyak ruang kosong di antara guli. Soalan 2B, berdasarkan sifat jirim yang telah anda pelajari, bagaimanakah gas? Pertama, dimampatkan menjadi cecair di dalam tong gas. Jawapannya ialah gas dimampatkan pada tekanan yang tinggi, isi padu ruang menjadi kecil, susunan zarah semakin rapat, keadaan jirim bertukar daripada gas kepada cecair. Soalan yang kedua, bagaimanakah gas berubah menjadi gas semula apabila keluar daripada tong gas tersebut? Apabila tekanan di dalam tong gas dikurangkan, isi padu ruang menjadi besar, susunan zarah semakin berjauhan antara satu sama lain, keadaan jirim bertukar daripada cecair kepada gas. Soalan yang ketiga, rajah 3 menunjukkan Elisha sedang meniup air sabun. Okey, rajah ini menunjukkan seorang budak iaitu Elisha sedang meniup air sabun. Okey, dekat sini nampak ada gegelang peniup sabun, ni buih sabun dan ini ialah air sabun. Soalan A, nyatakan keadaan jirim bagi udara dalam buih sabun. Okey, jadi keadaannya ialah gas. Nyatakan jirim bagi gegelang peniup sabun. Okey, gegelang ini ialah pepejal. Dan nyatakan keadaan jirim bagi air sabun. Okey, air sabun ini ialah cecair. Soalan 3B, apakah yang akan berlaku pada cecair sabun itu apabila Elisha meniup dengan sangat kuat? Berikan alasan anda. Jawapannya ialah cecair sabun bertukar menjadi gas
tiupan yang kuat akan menghasilkan tekanan dan menyebabkan susunan zarah-zarah cecair berjauhan antara satu sama lain. Akhirnya, cecair sabun bertukar keadaan menjadi gas. Soalan yang keempat, Tan hendak menunggang basikal ke sekolah, tetapi dia mendapati tayar basikalnya kempis. Tan mengepam udara ke dalam tayar basikal sehingga tidak terlalu cekam. Soalan A, terangkan keadaan zarah-zarah udara di dalam tayar basikal yang telah dipam. Jawapannya ialah, zarah-zarah udara dimampatkan lebih dekat antara satu sama lain. Soalan 4B, wajarkan tindakan Tan mengepam tayar basikal sehingga tidak terlalu cekam. Tindakan Tan adalah wajar kerana keadaan ini membolehkan tayar mengembang semasa cuaca panas bagi mengelakkan tayar tersebut meletup. Jadi kalaulah Tan ni mengepam tayar sehingga terlalu cekam, okey, dah waktu cuaca panas, tayar tu mengembang lagi kan. Jadi boleh menyebabkan tayar tersebut meletup. Itu sebablah Tan mengepam tayar sehingga tidak terlalu cekam. Soalan 4C, tayar basikal sedikit kempis apabila cuaca sejuk. Jelaskan. Udara di dalam tayar mengecut apabila sejuk disebabkan berlaku sedikit pembebasan haba dan ini menyebabkan susunan zarah-zarah gas bergerak mendekati antara satu sama lain dan tayar mengecut. Kita telah sampai ke cabaran selanjutnya. Soalan kelima, Ariana secara tidak sengaja telah mencampurkan garam bersama dengan daun teh kering. Cadangkan satu langkah untuk mengasingkan garam daripada daun teh berdasarkan pengetahuan anda tentang sifat fizik jirim. Okey, ini pelajar boleh nampak ini ialah daun teh kering dan ini ialah garam. Garam dan daun teh perlu dimasukkan ke dalam air. Garam akan larut di dalam air manakala daun teh akan terapung di permukaan air. Untuk mengasingkan garam dan daun teh, turaskan campuran tersebut. Daun teh akan melekat pada kertas turas dan keringkannya. Air garam pula akan terhasil sebagai hasil turasan sejatkan air garam tersebut sehingga hablo garam terbentuk. Soalan yang keenam, seorang pelayar kehabisan air minuman di tengah-tengah lautan. Dia tidak boleh meminum air laut secara terus kerana akan mengalami penyahidratan. Soalan A, bagaimanakah anda dapat membantu pelayar tersebut untuk memperoleh air tulen daripada air laut? Berdasarkan pengetahuan anda tentang kondensasi, cipta satu eksperimen yang boleh dijalankan dengan hanya menggunakan objek-objek dalam rajah 6. Baiklah, ini adalah rajah 6 dan bahan yang dibekalkan ialah bekas, bungkusan plastik, batu dan juga gelas. Cara-caranya ialah, yang pertama, tuangkan air laut ke dalam bekas. Yang kedua, letakkan gelas di tengah-tengah bekas. Yang ketiga, tutup bekas itu dengan bungkusan plastik. Yang keempat, letakkan sebiji batu di tengah bungkusan plastik di atas gelas. Yang kelima, biarkan bekas tersebut dijemur di bawah matahari selama 1 jam. Dan yang keenam, selepas 1 jam, titisan cecair tidak berwarna akan terhasil pada bungkusan plastik dan menitis ke dalam gelas. Baiklah, ini adalah sambungan jawapan 6A. Dan kita mesti lukis rajah seperti ini ya. Okey, ini ialah bekas tadi. Alright, ini kita masukkan air laut. Ini ialah gelas. Okey, bungkusan plastik. Dan kita letak batu di tengah-tengah bungkusan plastik tu. Okey, selepas 1 jam pelajar boleh nampak ada air menitis di dalam gelas. Soalan 6B. Bagaimanakah anda dapat membuktikan bahawa eksperimen anda berjaya? Cadangkan satu cara yang mudah. Jawapannya ialah
rasa cecair yang terhasil itu. Jika cecair itu berasa tawar, maka cecair tersebut adalah air tulen dan boleh diminum. Cikgu harap semua pelajar telah pun faham praktis sumatif 5. Teruskan belajar.